Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati barisan jujuri yang cerdik dan bijaksana. Pada hari ini saya akan membentangkan pembentangan kertas kerja projek mahasiswa harapan masyarakat e-Santan. Apa itu e-Santan? Hanya tekan sampai di hadapan rumah anda. E-Santan adalah santan segar. Yang pertama adalah bahan mentah yang kita bahan segar. Yang kedua adalah one stop center. Kita menyediakan laman ilmu mengenai maklumat yang berkaitan santan yang kita akan letakkan di dalam web kita sendiri. Yang ketiga adalah website, dan segala maklumat perniagaan kita akan masukkan di dalam website tersebut untuk pembelian, memudahkan pembeli ataupun pelanggan untuk membeli secara direct kepada kami. Yang ketiga adalah kita menggunakan platform media sosial untuk sebagai Facebook, Instagram dan juga TikTok sebagai pemasaran kami untuk memasarkan santan lebih meluas di kawasan Johor Bahru maupun di kawasan luar. Yang kelima adalah kita menggunakan e-shop, iaitu bekerjasama dengan SME atau AGS yang berkaitan dengan santan untuk perniagaan lebih luas dan juga peluang pada pekerjaan juga akan meningkat secara langsung. Dan itu adalah dimasukkan dengan e-Santan. Apa keistimewaan e-Santan berbanding dengan santan-santan yang lain yang berada perniagaan di luar sana? Yang pertama adalah produk kami adalah segar, iaitu mengeluarkan stok berdasarkan permintaan oleh pelanggan ataupun supplier kami. Yang kedua adalah penjagaan yang rapi serta sistematik. Kami menggunakan penjagaan yang rapi, which is kita akan menyediakan peti ais untuk supaya produk itu tahan lama dan juga berkekalan. Kita tak nak letak jalur saja. So kita akan jaga dengan rapi. Yang kedua adalah mudah didapati. Itu kita hanya order melalui supplier ataupun daripada HQ, melalui WhatsApp ataupun Facebook, Instagram yang media sosial itu. So dari situ kita mudah didapati semua barang-barang kita. Tak perlu limited barang kita. Yang ketiga adalah kita memberikan mata ganjaran kepada pelanggan untuk membeli, di mana mereka membeli barang kita melalui website dan mereka layak menerima setiap pembelian mereka mendapat mata ganjaran, dan mata ganjaran tersebut boleh ditebus melalui diskaun ataupun barang-barang pada harga yang lebih murah. Yang keempat adalah kita menggunakan penghantaran. Kita ada servis delivery kepada orang di sekitar Kulai maupun di Johor Bahru. So tiada masalah untuk penghantaran, dan mereka yang hanya duduk di rumah tapi barang mereka sampai di depan rumah anda sahaja. So tak perlu nak keluar rumah, tak perlu nak beli. So tak perlu untuk keluar rumah sajalah. So kita hanya tekan melalui handphone ataupun website, kita tekan dan barang tu akan sampai di hadapan rumah kita. Yang kelima adalah kita menggunakan online, which is kita website, e-shop dan juga media sosial sebagai platform kita untuk lebih meluas. Itu adalah lebih memudahkan para pelanggan untuk membeli dengan kami. Dan objektif peluang e-Santan, yang pertama adalah permintaan yang tinggi. Ini kerana oleh santan inilah bahan utama untuk masakan, so secara tidak langsung itu menjadikan permintaan yang tinggi pada e-Santan ini. Yang kedua adalah kurang persaingan, which is kurang persaingan disebabkan oleh memerlukan modal yang tinggi, which is yang tinggi untuk membeli mesin, peralatan dan juga untuk set up bisnes mereka. Dan kebanyakan di Johor Bahru ataupun di Kulai, mereka menggunakan secara tradisional, perah santan menggunakan tangan saja, tidak menggunakan mesin. Yang ketiga adalah mudah diurus dan dilatih, which is kita tak perlu latihan yang terlalu banyak, dan kita tak perlu terlalu praktikal, terlalu profesional untuk melatih kaki tangan kita maupun pengusaha itu sendiri, dan itu secara tidak langsung akan mengurangkan cost overhead kita. Yang keempat adalah pendapatan tetap dan sampingan kepada orang yang terlibat dalam perniagaan ini. Yang kelima adalah kita meningkatkan kemahiran, menambahkan nilai dalam diri untuk kepelbagaian kemahiran untuk kesediaan para pekerja untuk pasaran kerja yang lebih meluas dan juga persaingan yang sangat sengit di dalam keadaan sekarang ini. Yang keenam adalah kita mampu menurunkan kadar pengangguran, iaitu kita akan mengurangkan kadar pengangguran disebabkan oleh baru-baru ini kita terdengar macam-macam keadaan yang tidak berapa okey, tidak berapa bagus keadaan ekonomi sekarang. So secara tidak langsung ini
ini sedikit sebanyak dapat membantu kadar pengangguran di Johor Bahru ini. Dan macam mana kadar pengangguran tu saya sebut tu? Jom kita lihat, okey? COVID-19, lebih 100,000 rakyat Malaysia bakal hilang pekerjaan. Trend hilang pekerjaan dijangka naik 200%. Lebih 15,000 diberhentikan kerja, kurang gaji di Johor Bahru. MIEA menganggarkan sebanyak 2.4 juta akan kehilangan pekerjaan graduan sukar untuk mencari peluang pekerjaan. Ini adalah sumber daripada Kerajaan Akhbar Metro Mac tahun 2020, baru-baru ini. Dan ini adalah kadar pengangguran di Johor Bahru. Mari kita lihat. Kadar pengangguran kalau kita lihat pada tahun 2016 sebanyak 3.6%. Dan kita lihat pada tahun 2009 pada 2.7%, di mana penurunan setiap tahun itu berlaku. Namun ini peningkatan berlaku bila suku pertama tahun 2020 iaitu sebanyak 3.2%. Di mana ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak memberangsangkan dan tidak bagus pada masa ini disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan ini meningkat pada suku pertama tahun 2020 dan ini peningkatan sebanyak 0.5% berbanding tahun sebelumnya, tahun 2019. Dan siapa golongan sasaran kami? Adalah ibu tunggal dan mahasiswa. Kenapa kita memilih ibu tunggal dan mahasiswa ini? Kenapa? Yang pertama adalah ibu tunggal terpaksa bersahur untuk menyimpan puasa untuk makan biskut saja supaya cut off untuk kehidupan mereka, untuk sara diri mereka. Ibu tunggal tengok ramai anak-anak mereka dan macam mana dia nak jana pendapatan kalau tiada ayah ataupun tiada bapa ataupun suami yang untuk menyara kehidupan bersama-sama. Bagaimana? Isi graduan menganggur atau gagal mendapat pekerjaan setaraf dengan kelayakan mereka merupakan isu yang sering diperkatakan oleh golongan pada masa ini. Khidmat rana menjadi sumber rezeki kepada mahasiswa ataupun ibu tunggal. Mahasiswa berilmu menerusi pengalaman dan ini kami melibatkan ibu tunggal dan mahasiswa untuk melatih mereka untuk memiliki kemahiran dan juga skill untuk di pasaran kerja nanti. Itu mahasiswa berilmu menerusi pengalaman dan kami memberi pengalaman kepada mereka untuk kesediaan mereka dalam pasaran kerja nanti. Golongan sasaran ibu tunggal di Kulai sebanyak 586 orang pada tahun 2009 dan mahasiswa sekitar Johor ataupun Kulai ini memiliki 5,000 orang, lebih pada 5,000 orang. Dan kalau kita tengok daripada gambar rajah pada Jabatan Pembangunan Wanita pada tahun 2009 ini, bahawa kalau kita lihat di sini, peratus jumlah yang paling sedikit adalah berumur pada 21 hingga 40 tahun dan manakala yang jumlah yang tertinggi adalah umur 60 tahun dan ke atas iaitu 208. So kami menggunakan sasaran ibu tunggal ini adalah daripada golongan 21 tahun hingga 60 tahun untuk memasuki pasaran kerja kami. Ini adalah rangka perniagaan kami. Pertama adalah kami untuk bahan mentah. Kami mengumpulkan bahan mentah itu melalui penduduk-penduduk kampung yang sekitar di Kulai untuk membantu mereka untuk memasarkan kelapa mereka. Kadang-kadang penduduk kampung ni dia tak tahu, dia banyak memiliki kebun-kebun kelapa tetapi dia ada masalah untuk memasarkan produk mereka, untuk memasarkan kelapa mereka. Jadi secara tidak langsung kami akan membantu penduduk-penduduk kampung di sekitar untuk mengumpul hasil kelapa tersebut dan kami memasukkan ke dalam untuk dalam bisnes kami ini. So di bahagian sini kami akan melantik seorang ibu tunggal ataupun mahasiswa untuk monitor untuk mengumpul bahan kelapa ini. Yang kedua adalah hak supply kami. Kami berada di tengah-tengah dan di sini akan melakukan proses pemprosesan santan semua. Yang ketiga adalah menggunakan supplier. Supplier ini yang terdiri pada DDD ini
1 hingga 6D ni adalah ibu tunggal. Kami menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka, which is kita menyediakan satu tempat santan dan juga peti ais simple yang warna oren tu, yang letak ais tu, kita akan provide begitu. So secara langsung kita akan bantu selama 6 orang ibu tunggal. Yang R adalah terdiri daripada runner. So runner ini kita akan provide kan daripada dia punya peluang pekerjaan kepada runner. Runner adalah terdiri daripada mahasiswa dan ibu tunggal. Dan seterusnya terakhir adalah pelanggan. So, rangka perniagaan kami secara buruh langsung dan buruh tidak langsung. Buruh langsung kita menggunakan 4 orang, iaitu pekerja santan, pengusaha, pekerja pengendalian order. Dan pengendalian order ni social media kita menggunakan untuk memudahkan segala order dapat diterima dengan baik. Dan yang kedua adalah buruh tidak langsung. Buruh tidak langsung tadi yang seperti yang saya bincangkan tadi di previous slide, iaitu rangka perniagaan. So seramai 13 orang supplier santan saya tidak langsung dapat membantu mereka memberi peluang pekerjaan. Dan 1 orang yang pengumpul santan tadi yang pada peringkat awal tadi yang saya cakap tadi tu di kawasan kampung. Dan 11 orang adalah runner, iaitu mereka memberi peluang pekerjaan kepada mereka. So ini secara tidak langsung sebanyak 5% atau 29 orang daripada jumlah ibu tunggal dapat kami membantu, dan ini secara tidak langsung memberi pendapatan dan juga menurunkan kadar pengangguran semasa serta pendapatan sampingan kepada mereka. Hubungan antara pelanggan dan pengusaha. Yang pertama, kami menggunakan grup Telegram, iaitu perkembangan terbaru serta tempahan boleh dibuat melalui grup Telegram tersebut. Website kumpul matagaran serta pengetahuan mengenai jenis perniagaan di Johor Bahru ini. So dekat situ macam-macam ada jenis perniagaan di Johor Bahru. So kita akan iklankan di dalam website kami tersebut, dan itu memudahkan pelanggan-pelanggan maupun bakal pelanggan kami untuk mengetahui lebih lanjut perniagaan-perniagaan yang ada dalam tu, dan juga mendapatkan ilmu yang lebih mendalam mengenai Johor Bahru ini. Dan dekat situ diorang akan tahu lebih, dekat sini Johor Bahru ada makanan yang sedap, ada mie gini, okey, di Kulai ada ini, ada itu makanan. So itu akan memudahkan pelanggan untuk mengetahui, dan secara langsung juga membantu peniaga-peniaga yang lain untuk meningkatkan hasil jualan mereka sendiri. Yang ketiga adalah perniagaan SME. Kami SME ini menjadi pelanggan kami, dan kami akan menggunakan produk-produk mereka, dan seperti saya cakap tadi, website kami akan mengiklankan mereka, dan secara tidak langsung dapat membantu mereka untuk lebih ke hadapan dan lebih pesat perniagaan mereka. Rangkaian yang meluas memiliki supplier santan di sekitar Kulai dan Johor Bahru melalui media sosial, dan juga yang kami providekan di sekitar tu. Jom kita lihat bagaimana yang saya cakap rangkaian yang meluas tu. Jom kita lihat, kita tengok. Okey, rangkaian santan. Warna merah ini adalah hub kami, perniagaan kami yang dia ada apa tu? Yang kami bertempat di kios Kulai di tengah. Dan warna kuning ini adalah kami punya supplier tu. Supplier kuning-kuning ini adalah terdiri daripada ibu tunggal. So, secara langsung kami akan dapat coverage untuk cover untuk kawasan Kulai dan sekitarnya. So kami akan providekan setiap hari akan memberi akan membekalkan santan tersebut satu. So tidak langsung akan membantu, dan kami akan meluas. Rakan utama kami memiliki 5 rakan utama yang bantu kami untuk menjayakan projek ini. Yang pertama adalah Persatuan Ibu Tunggal Johor. Itu memberi pendedahan serta pengetahuan pasaran kerja yang terdapat di perniagaan kami ini. Yang kedua adalah SME, iaitu pemasaran santan yang lebih meluas dengan penggunaan e-shop. E-shop tu seperti Tesco, Maidin, yang mereka ada diorang punya sendiri, e-shop mereka sendiri, dan kami akan memasarkan santan kami di dalam e-shop mereka tersebut. Mereka juga ada provide santan juga, tetapi disebabkan oleh permintaan yang tinggi, secara tidak langsung tidak dapat mengawal jumlah
permintaan tersebut. So kami akan membantu sedikit dan kami buat collaboration dengan mereka. Yang ketiga adalah future leader, memberi pendedahan mengenai e-Santan serta promosi secara langsung maupun tidak langsung kepada belia dan juga penduduk-penduduk di sekitar Kulai dan Johor Bahru. Yang keempat adalah Jabatan Pembangunan Wanita. Jabatan Pembangunan Wanita ini akan memberi latihan dan juga pendedahan dan juga kemahiran pembangunan untuk mengetengahkan kemahiran mereka di pasaran kerja. Yang kelima adalah kita melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, mereka akan menilai dan memantau ibu tunggal ini untuk yang memerlukan pekerjaan dan juga yang sangat memerlukan peluang pekerjaan ini. Kami memberi tumpuan utama kepada mereka yang betul-betul memerlukan pendapatan sampingan dan juga pekerjaan. Serta kami juga akan ada agensi ataupun persatuan yang mampu menyumbangkan projek ini juga secara tidak langsung maupun langsung. Okey, ini adalah saluran pemasaran kami. Kami memberi fokus utama kepada online. Kita menggunakan seperti yang saya cakap tadi, kita menggunakan social media, website, ads dan juga e-shop untuk memasarkan e-Santan ini lebih meluas melalui online ini. Dan kita menggunakan offline juga, iaitu pergantungan terhadap online 80% dan 20% adalah offline dalam perniagaan ini. Kenapa saya memberi pengkhususan atau memberi fokus utama kepada online ini sebanyak 80%? Jom kita lihat kenapa. Ini kalau tengok di Hopstreet adalah platform pengusahaan social media yang dibuat oleh Ryan Home pada tahun 2008. Pada tahun 2018, jumlah pada tahun 2018 adalah sebanyak 31.8 juta penduduk di Johor Bahru ini. Sebanyak organisation sebanyak 76%. So, kalau kita lihat di sini, active social user sebanyak 24 juta orang dan penetration which is 75%. So, secara tidak langsung, media sosial ini dapat membantu dan juga kita memaksimumkan peluang-peluang yang ada dalam online ini untuk membantu meningkatkan hasil jualan dan juga peningkatan dalam lebih meluas di kawasan Johor Bahru dan juga Kulai ini. Kos perbelanjaan. Kita memiliki 3 kos perbelanjaan, iaitu kos operasi, kos bahan mentah dan kos awal. Ini adalah kos-kos tersebut dan dianggarkan sebanyak RM10,674 Malaysia. Dan kenapa kos ini terlalu tinggi, RM8,000? Jom kita lihat kenapa. Memerlukan mesin. Kita kenapa memerlukan mesin ni kan? Kenapa? So ialah kita akan meningkatkan kapasiti pengeluaran santan serta pelibatan tenaga buruh secara langsung maupun tidak langsung. So, apabila kita menggunakan secara tradisional, benda tu lambat, mengambil masa yang lama. So kita untuk mempercepatkan juga meningkatkan kapasiti kita memerlukan mesin tersebut untuk membantu memasarkan lebih besar kita punya pasaran. Dan tidak terlupa juga dan dapat membantu memberi peluang pekerjaan kepada orang yang memerlukan, ibu tunggal dan juga mahasiswa. Ini adalah jualan e-Santan. Anggaran hasil jualan sehari sebanyak RM252. Tapi kalau bagaimana kalau sebanyak 26 hari? Jom kita lihat berapa. So jumlah hasil jualan darat dengan 26 hari sebanyak RM6,552. Itu hasil jualan kasar. Secara purata, hasil jualan bersih kepada peniaga adalah sebanyak 63% dari keseluruhan jualan, iaitu untung kasar sebanyak RM4,119. So dekat situ kalau kita melihat sebanyak 63% harga jualan hasil jualan itu kita dapat. So banyak RM4,000 untung kasar yang kita dapat. Dan apa yang kami dapat selesaikan melalui projek e-Santan ini? Yang pertama, peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan, kita memberi peluang pekerjaan sebanyak 5% dari jumlah keseluruhan ibu tunggal serta membuka peluang-peluang pekerjaan kepada mahasiswa dan ibu tunggal. Yang kedua adalah peningkatan taraf hidup. Ibu tunggal dan mahasiswa mampu menjana pendapatan serta dan keluar dari kengkangan keuangan. Yang ketiga adalah peningkatan kemahiran,
iaitu meningkatkan pasaran kerja apabila mencuburi dalam perniagaan ini, iaitu IT, iaitu orang yang memasarkan ataupun mengendalikan social media tersebut. So dia akan meningkatkan skill atau kemahiran mereka untuk mengendalikan online tersebut, dan juga orang yang terlibat, pekerja yang terlibat dalam pemprosesan santan ini. Yang keempat adalah peningkatan pendapatan dalam negeri. Produktiviti perdagangan IKS berkembang maju dengan wujudnya rantaian permasalahan dan dari pelbagai pihak. So seperti yang saya cakap tadi, kita akan link-linkkan kepada SME ataupun IKS untuk meningkatkan mereka punya jualan mereka setiap bulan ataupun tahun. So dari situ akan meningkatkan pendapatan, dan pendapatan tu kita akan dapat kepada negeri melalui cukai. Yang kelima adalah menurunkan kadar pengangguran, iaitu jumlah pengangguran berkurang apabila wujud peluang pekerjaan dalam perniagaan ini, iaitu kita menggunakan rantaian, supplier, runner dan juga pekerja e-santan itu sendiri. So itu saja daripada projek e-santan kami. So diharapkan projek ini dapat diketengahkan dan juga dapat direalisasikan untuk masa akan datang, dan juga ini sedikit sebanyak dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan seperti ibu tunggal dan mahasiswa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.